udang, udanglah udang ya. Walau abang setana donok bang we. Udang ini anak udanglah udang ya. Mata betimang nok betimang dondang maya. Undur gete dah berjalan belakang gete. Depan stafo dah ke belakang tiga tapo. Anak udang, udanglah udang ya. Itu saja panduan Dewan Seru. Batik Songket Kraf Kebanggaan menjadi rebutan muda dan mudi. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari yang indah ini kita dapat bertemu secara maya dalam temu bual tokoh bahasa dan sastra bersempena program Perkampungan Bahasa dan Sastra Melayu Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Sebelum kita berbicara lebih panjang lagi, apa kata kita saksikan paparan biodata tokoh bahasa dan sastra kita pada hari ini. Sebagai seorang yang bahasa Cina, bagaimanakah doktor boleh berminat dalam dunia bahasa dan sastra Melayu? Okay, terima kasih kepada adik Azami. Baik, berkaitan dengan soalan sebagai seorang yang berbahasa Cina, bagaimanakah saya boleh berminat dalam dunia bahasa dan sastra Melayu? Segala-galanya bermula daripada zaman kanak-kanak saya lah. Kerana dilahirkan dan tinggal di kampung Melayu, maka saya dikelilingi oleh alam yang menghijau serta rakan-rakan berbangsa Melayu. Jadi rakan-rakan berbangsa Melayu ini merupakan teman sepermainan saya. Jadi bahasa Melayu merupakan bahasa pertuturan yang kami gunakan dalam kehidupan seharian. Jadi melalui bahasa inilah kami berhubung dan mencari makna kehidupan untuk bersama-sama hidup dalam suasana yang harmoni dan yang menggembirakan. Selain itu juga terdapatnya kedai buku dan majalah yang sentiasa memaparkan buku-buku dan majalah-majalah terkini, membolehkan saya untuk membaca dan juga memahami cerita-cerita serta asas bahasa Melayu itu, yang membolehkan saya untuk meminati bahasa dan juga sastra Melayu. Malah dalam kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri yang masih wujud lagi tradisi bercerita lisan,
di mana orang tua suka bercerita di waktu petang ataupun sebelum tidur, ataupun kita boleh mendengar pelbagai cerita khazanah bangsa Melayu itu sendiri yang sangat menarik. Contohnya cerita kanak-kanak yang sangat popular seperti perlumbaan arnab dan kura-kura, sang kancil dengan buaya, sang kancil dengan gergasi, bawang putih bawang merah, anjing dengan bayang-bayang, cerita Pak Kadok, Pak Pandir, Labai Malang, Mak Jening, Mak Suri dan lain-lain yang begitu syarat dengan ilmu, didikan dan juga nilai-nilai murni yang mampu melahirkan satu rasa kecintaan saya kepada bahasa Melayu itu sendiri dan juga sastra Melayu. Baik Doktor, siapakah pendorong utama kepada Doktor untuk melibatkan diri dalam penulisan sastra Melayu? Pendorong utama untuk saya melibatkan diri dalam penulisan sastra Melayu sudah tentulah kesokongan daripada keluarga saya sendiri, di mana ibu bapa saya sendiri berasa sangat bangga dan memang menyokong saya untuk menulis karya-karya kreatif dalam bahasa Melayu. Selain itu, rakan-rakan penulis yang terdiri daripada rakan-rakan di Persatuan Penulis Negeri Terengganu, Pelita, turut menjadi medium untuk saya berkongsi ilmu, berkongsi idea, seterusnya berkongsi teknik untuk menghasilkan karya-karya kreatif seperti cerpen, sajak dan juga skrip drama untuk kanak-kanak. Okay. Manakala yang paling penting untuk memastikan kejayaan diri kita adalah pada diri kita sendiri. Jadi kepentingan dan juga kepercayaan kepada diri itu sangat penting kerana bagi saya seseorang yang mempunyai jati diri dan kepercayaan pada dirinya sendiri mampu mendorong dirinya sendiri untuk melahirkan dan menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualiti. Sekali kita gagal tidak bermakna kita akan gagal selama-lamanya. Yang penting berusaha dan terus berusaha. InsyaAllah satu hari nanti kita akan berjaya. Apakah genre yang paling Doktor minati dan mengapa Doktor meminati genre tersebut? Genre yang paling saya minati adalah cerpen. Kerana cerpen merupakan cerita pendek yang mampu memberi ruang kepada saya untuk menghasilkan cerita yang mengandungi unsur-unsur didikan dan juga pengajaran serta dapat membawa isu-isu semasa kepada pembaca saya. Namun begitu, saya juga meminati bidang-bidang ataupun genre-genre lain seperti sajak, novel, penulisan skrip drama kanak-kanak. Namun begitu, dalam banyak-banyak genre ini, cerpenlah pilihan saya. Okey, baik Doktor.
Apakah sumbangan Doktor dalam dunia penulisan bahasa dan sastra Melayu? Terima kasih. Sumbangan saya kepada penulisan bahasa dan juga sastra Melayu dapat dilihat daripada beberapa aspek lah. Yang pertama adalah dari segi memberi kursus kepada guru-guru dan juga pelajar-pelajar, terutamanya pelajar sekolah menengah, di mana saya menjadi fasilitator untuk penulisan cerpen kepada guru-guru di sekolah negeri Terengganu dan juga mengadakan bengkel untuk penulisan cerpen kanak-kanak untuk pelajar-pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah. Selain itu, dari aspek penulisan kertas kerja ilmiah dan juga pembentangan, saya banyak melaksanakan pembentangan untuk tajuk bahasa Melayu dan juga sastra Melayu, terutamanya dalam seminar-seminar di peringkat antarabangsa dan juga peringkat kebangsaan. Okey, selain itu, saya juga terlibat dengan membantu pihak Kementerian Pelajaran untuk melaksanakan kerja-kerja lah untuk memartabatkan bahasa Melayu dan juga sastra Melayu khasnya. Antaranya adalah menyemak modul pedagogi alternatif kesusastraan Melayu di bawah inisiatif lah Palan 108. Saya juga menjadi panel penilai kepada khusus bahasa Melayu kepada warga asing, iaitu pelajar-pelajar asing yang datang ke Malaysia, di mana modul ini diminta untuk saya menilainya. Okey, saya juga membantu untuk membangunkan modul latihan guru bahasa Melayu yang berdasarkan kepada ujian penguasaan bahasa Melayu guru lah. Okey, ini untuk guru-guru bahasa Melayu yang bukan option. Okey, selain itu saya juga terlibat dalam memberikan kursus dan melaksanakan modul untuk guru-guru yang mengajar mata pelajaran sastra di sekolah menengah. Itu sedikit sumbangan yang dapat saya berikan untuk memeriahkan lagi dunia penulisan bahasa dan juga kesusastraan Melayu. Baik, seterusnya Doktor. Apakah pencapaian Doktor sepanjang pelibatan Doktor dalam dunia penulisan bahasa dan sastra Melayu? Baik, berkaitan dengan pencapaian saya sepanjang pelibatan dalam penulisan bahasa dan sastra Melayu adalah seperti berikut, iaitu saya pernah memenangi tempat ketiga sayembara cerpen timur DBP pada tahun 2000. Johan dan Naik Johan, pertandingan menulis cerita kanak-kanak peringkat negeri Terengganu. Tempat ketiga sayembara Syair Museum Terengganu. Tempat ketiga pertandingan menulis sajak bernama. Pemenang hadiah sastra Darul Iman ketiga bagi kategori cerpen kanak-kanak. Dan kejayaan yang paling manis bagi saya adalah apabila saya diisytiharkan sebagai pemenang hadiah sastra Perdana Malaysia 2015-2016 kategori cerpen kanak-kanak pada tahun 2017 menerusi buku Anak Wawasan. Itulah sedikit pencapaian yang telah saya capai sepanjang pelibatan saya dalam dunia penulisan bahasa dan sastra. Baik Doktor, apakah pesanan dan nasihat yang boleh Doktor sampaikan kepada semua penonton yang ingin menceburkan diri dalam penulisan bahasa dan sastra Melayu? Pesanan dan juga nasihat saya kepada semua penonton yang ingin menceburkan diri dalam penulisan bahasa dan sastra Melayu, yang pertama ialah banyakkan membaca buku-buku. Iaitu melalui pembacaan buku ini kita dapat melihat cara dan teknik penulis-penulis ini menghasilkan karya mereka. Yang kedua, kita dapat melihat bagaimana kata-kata ini, asara-asara ini disusun begitu indah. Melalui pembacaan lah kita dapat melihat segala-galanya. Yang kedua, para penonton
Yang berminat perlulah mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan dalam bidang-bidang yang diminati. Kalau yang berminat untuk menghasilkan sajak, maka pergilah ke bengkel penulisan sajak. Kalau yang berminat menulis cerpen, maka pergilah ke seminar ataupun bengkel cara-cara menulis cerpen. Melalui cara ini, insya-Allah saya yakin adik-adik penonton-penonton yang sedang mengikuti program ini akan dapat menulis karya dan juga menulis bahasa Melayu dengan baik. Sudah tentulah sesuatu yang kita inginkan itu tidak datang dengan bergolek. Perlu ada usaha dan kesabaran. Melalui kesabaran inilah nanti adik-adik akan menjadi seorang yang berjaya dalam bidang penulisan bahasa dan sastra Melayu. Baik, sebagai penutup temu kita pada hari ini, apakah harapan Doktor berkaitan dunia penulisan bahasa dan sastra Melayu pada negara kita pada hari ini? Harapan saya kepada dunia penulisan bahasa dan sastra Melayu pada hari ini, saya mengharapkan khazanah bangsa, khazanah Melayu kita tidak hilang di telan zaman. Dan saya berharap para penonton, adik-adik yang berada di depan saya dapat terus memperjuangkan tradisi dan khazanah bangsa kita, tak kiralah dalam genre apa sekalipun, sama ada sajak, cerpen, novel, skrip drama dan apa-apa saja budaya kita yang diwarisi daripada zaman berzaman. Okay. Ini adalah khazanah kita yang amat bernilai. Okay. Setiap bangsa mempunyai nilai budaya bangsa dan penulisan mereka tersendiri. Jadi inilah kekuatan kita. Inilah keindahan kita. Pastikan khazanah kita ini diteruskan oleh adik-adik, dan adik-adiklah merupakan pewaris yang akan menjadi penulis pada masa akan datang. Di tangan adik-adik terletaknya nasib sastra dan bahasa kita. Jadi cintailah bahasa dan sastra kita. Saya akhiri dengan pantun, perahu berkolek menuju muara, terbang camar membelah pagi. Sekian sahaja titipan bicara. Di lain masa berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.